Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Wak Chu. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan satu kami bagi tajuk dan kursus isu dan cabaran masa depan bagi kod kursus GISC 1082 yang berkenaan isu ekonomi dunia. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Batrisha binti Rahman, saya Nur Hanis binti Masrom, Dan saya Muhammad Imran Syakir bin Ramli. Baiklah, mari kita mulakan dengan pengenalan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ekonomi merupakan ilmu berkaitan pengeluaran, pengagihan dan penggunaan barangan. Ekonomi juga ialah bentuk ilmu yang luas dan versatil, pelbagai, merentasi tempat dan zaman. Ciri-ciri ini mendorong kepada pelbagai isu yang bukan hanya beri kesan di peringkat global, malah di Malaysia juga. Pembentangan ini akan menceritakan dan membincangkan isu-isu ekonomi dunia, faktor berlaku serta langkah-langkah produktif yang diambil dan dilihat dari pelbagai sudut, kacamata dan perspektif di peringkat global dan Malaysia. Kita akan bergerak pada isu pertama kita bagi isu-isu ekonomi dunia. Yang pertama, krisis kemelesetan ekonomi tahun 2008 hingga 2009. Kami akan membincangkan berkenaan 4 agenda. Yang pertama, pengenalan. Kedua, rentetan permulaan krisis kemelesetan ekonomi. Ketiga, kesan kepada umum, kepada global dan kepada Malaysia sendiri. Dan terakhir, langkah-langkah mengatasi yang telah diambil oleh pihak kerajaan Amerika Syarikat dan Malaysia. Kita akan mulakan dengan pengenalan. Pada abad ke-20 hingga 21, menyaksikan cabaran ekonomi yang besar bukan sahaja memberi impak kronik dan teruk kepada negara barat, malah Malaysia juga terkesan dengan isu ini. Pada tahun 1929, telah berlakunya zaman kemelesetan atau Great Depression. Tahun 1997 berlaku pula krisis kewangan Asia 1997, diikuti pada tahun 2008 iaitu krisis ekonomi 2008 atau Great Recession, dan akhir sekali beberapa tahun lepas telah menyaksikan kemelesetan COVID-19 pada tahun 2020. Maka perbincangan pada hari ini akan bincangkan secara khusus tentang krisis ekonomi 2008 atau Great Recession. Mari kita mulakan pembentangan kita dengan rentetan permulaan krisis kemelesetan ekonomi tahun 2008. Yang pertama, telah berlakunya penurunan faedah oleh pihak kerajaan untuk menggalakkan orang meminjam daripada bank supaya lebih tinggi kadar perbelanjaan isi rumah. Kesannya, pelabur tidak berpuas hati dengan kerajaan kerana tidak untung atas pelaburan yang telah dibuat oleh mereka. Seterusnya, apabila berlakunya perkara ini, pelabur mencari alternatif lain dan berpindah pula ke hartanah atau pajak gadai rumah. Mereka telah bekerjasama dengan bank untuk dengan keadaan bank menjadi orang tengah untuk pajak gadai membeli rumah antara pembeli dan pelabur. Bank telah mengadakan program yang dinamakan subprima pajak gadai atau subprime mortgage. Sesiapa sahaja boleh membeli rumah tanpa mengira latar belakang kewangan mereka, sama ada mereka miskin atau mereka kaya, mereka mampu ataupun tidak, mereka dibaiz ataupun tidak, mereka boleh meminjam daripada bank untuk membeli rumah. Kita akan melihat pula apakah kesan daripada subprime mortgage tadi. Yang pertama, apabila berlakunya subprima pajak gadai tadi, telah berlakunya ketidakmampuan pembayaran hutang oleh pihak yang meminjam. Lama kelamaan, peminjam yang melalui program subprima pajak gadai tidak mampu melunaskan hutang mereka. Ini menyebabkan kejatuhan harga rumah kerana rumah yang disita tidak terjual. Apabila rumah terlalu banyak dengan keadaan high supply tetapi permintaan kurang, low demand, maka harga rumah jatuh dengan teruk sekali. Kesannya, bank-bank menjadi rugi kerana kerugian menjadi terlalu tinggi, sehingga kan Lehman Brothers Bank, bank gergasi keempat pelaburan terbesar di US, diisytiharkan muflis. Perkara kejatuhan Lehman Brothers Bank ini akan menyebabkan kesan domino kepada bukan hanya seluruh dunia, malah Malaysia juga. Bank tidak boleh meminjam kredit kepada orang maupun syarikat, maka orang tidak boleh berbelanja sesuka hatinya. Ini merupakan titik permulanya krisis kemelesetan ekonomi tahun 2008 yang memberi kesan domino kepada seluruh dunia. Baiklah, kita pergi kepada kesan krisis kemelesetan ekonomi 2008. Antara kesannya ialah pengangguran. Pertubuhan buruh antarabangsa merekodkan 20 juta pekerja menganggur akibat ketidakupayaan syarikat menanggung gaji perburuhan pekerja. Seterusnya, masalah kebuluran. Kekurangan dana bagi program makanan dunia menyebabkan krisis kebuluran di negara-negara Afrika khususnya bertambah buruk. Selain itu, ledakan harga komoditi. Harga baja yang tinggi menyebabkan kekurangan bekalan makanan,
malah terdapat juga kekurangan permintaan dari negara-negara luar. Malah harga minyak juga melambung tinggi akibat permintaan yang kurang kerana harga yang terlampau mahal iaitu sehingga $147 setong. Akhir sekali, kelembapan ekonomi dan inflasi. Kelembapan ekonomi di Malaysia, kelembapan ekonomi di Amerika Syarikat secara tidak langsung menjejaskan ekonomi negara-negara yang bergantung ekspor dan import di Amerika Syarikat. Baiklah, kita pergi kepada kesan krisis kemelesetan ekonomi 2008 kepada global. Pada tahun 2009, Jerman mengalami penurunan GDP sebanyak 5.1%, peningkatan kadar pengangguran dan industri ekspor yang perlahan. Daripada International Monetary Fund 2009, menurut OECD Economic Surveys 2009, Itali mengalami penurunan 5.3%, GDP diikuti krisis hutang kerajaan yang meruncing. Menurut Bank of Japan 2008, Jepun menyaksikan penurunan GDP yang ketara sebanyak 7.8%, tekanan deflasi dan kemuslihan di beberapa syarikat koperasi. Dan akhir sekali, kesan terhadap China dilihat lebih seimbang apabila menyaksikan kadar pertumbuhan ekonomi meningkat ke 9.4%. Namun begitu, berlaku peningkatan hutang kerajaan bagi menampung pembiayaan kesan krisis ekonomi mengikut International Monetary Fund 2010. Baiklah, kita pergi kepada kesan krisis kemelesetan ekonomi terhadap Malaysia. Antara kesan krisis kemelesetan ekonomi terhadap Malaysia ialah penurunan dalam pelaburan asing, sektor hartanah terganggu, penurunan dalam ekspor dan kadar pengangguran negara. Baiklah, kita pergi satu persatu kesan krisis kemelesetan ekonomi. Yang pertama, penurunan dalam pelaburan asing. Pelabur mengamankan sikap tunggu dan lihat perkembangan ekonomi yang terjadi. Hal ini kerana pelabur ingin melihat kestabilan Malaysia terhadap usaha yang dilakukan oleh Malaysia. Oleh itu, pelabur tidak yakin dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Seterusnya, kita pergi kepada sektor hartanah terganggu. Pengusaha dan pemaju perlu menanggung kerugian yang sangat tinggi di mana duit pulang modal mereka terganggu. Hal ini kerana seperti mana yang kita tahu, krisis kemelesetan ekonomi ini telah memberi kesan yang sangat tinggi kepada Malaysia maupun negara lain. Oleh itu, pengusaha Malaysia dan pemaju tanah di negara kita perlu menanggung segala hutang ataupun kerugian yang mereka alami daripada barang keluaran mereka. Seterusnya, kadar pengangguran negara. Kadar pengangguran negara melibatkan syarikat industri terpaksa gulung tikar akibat pekerja hilang pendapatan dan pendapatan. Hal ini kerana syarikat dan industri tidak mampu untuk membayar gaji dan untuk memastikan pekerja dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka. Akhir sekali, penurunan dalam ekspor. Pengimport asing menghendaki pengeluar tempatan memberi mereka diskaun ke atas barang yang diimport. Hal ini kerana jelas menunjukkan Malaysia perlu menanggung diskaun-diskaun yang diminta oleh pelabur luar terhadap barang dagangan yang mereka ingin melabur di negara kita. Jelas menunjukkan bahawa Malaysia memang ada mengadakan pelabur dengan negara luar, namun Malaysia terpaksa menanggung diskaun yang diberi kepada pelabur untuk memastikan wujudnya hubungan antara dua negara. Seterusnya, kita beralih ke langkah mengatasi krisis ekonomi yang Amerika Syarikat melakukannya. Amerika Syarikat memfokuskan kepada 3 perkara, iaitu dasar fizikal, dasar kewangan monetary dan Akta Dodd-Frank. Kita lihat dari segi dasar fizikal, Kongres menggubal semula aliran ekonomi Amerika Syarikat. Kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pemotongan cukai. American Recovery and Reinvestment Act of 2009 memainkan peranan penting dalam mengatasi krisis ekonomi melalui dasar fizikal. ARA membenarkan penggunaan data untuk membaik pulih infrastruktur, sektor kesihatan dan juga sektor pendidikan. Dari segi dasar keuangan monetary pula, Federal Reserve ataupun umum mengetahui bahawa Federal Reserve ini ialah sistem perbankan bagi Amerika Syarikat. Federal Reserve mengekalkan kadar faedah yang rendah,
Usaha ini menggalakkan pengguna membuat urusan pinjaman bersama mereka. Amerika Syarikat meluaskan sektor pekerjaan bagi penduduk bagi mengatasi masalah pengangguran. Dari segi Akta Dodd-Frank pula, akta ini mencipta kumpulan pengawal sediaan baharu yang dipengerusikan oleh Setiausaha Perbendaharaan Majlis Pemantauan Kestabilan Keuangan ataupun lebih dikenali sebagai FSOC. Tugas FSOC ini adalah membantu sektor keuangan Amerika Syarikat yang berkaitan dengan bank besar atau syarikat pegangan keuangan yang pernah terlibat semasa krisis ekonomi. FSOC juga dikenali sebagai Financial Stability Oversight Council. Kita lihat dari segi langkah mengatasi krisis ekonomi bagi negara Malaysia. Malaysia juga memfokuskan kepada 3 perkara, iaitu dasar fizikal, dasar kewangan manteri dan model ekonomi baharu. Dasar fizikal, pada 4 hari bulan November 2008, kerajaan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi yang bernilai 7 bilion ringgit. Dana yang diberikan kepada projek-projek yang terkesan dengan krisis ekonomi. Kerajaan menubuhkan dana pelaburan yang bertujuan untuk menarik lebih banyak pelaburan swasta. Pada 10 hari bulan 3 2009, kerajaan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi yang lebih besar, iaitu bernilai RM60 bilion. Melalui dana ini, kerajaan dapat menambah baik infrastruktur awam, meluaskan sektor kerajaan. Selain itu, kerajaan juga mewujudkan kemudahan jaminan seperti skim jaminan modal kerja dan industri penstrukturan semula skim jaminan. Dari segi dasar keuangan pula, dasar ini adalah untuk mengawal kadar faedah bagi pinjaman. Di Malaysia, BNM ataupun Bank Negara Malaysia bertanggungjawab untuk menetapkan OPR yang sesuai dengan peranannya dalam dasar manteri. OPR juga ialah Overnight Policy Rate. BNM mengurangkan kadar faedah sebanyak 3 kali ganda. Tindakan ini dapat menyokong kerajaan dalam pertumbuhan ekonomi. Dan akhir sekali ialah modal ekonomi baharu. Modal ekonomi baharu ini bertujuan untuk memperkenalkan model ini mengubah Malaysia daripada berpendapatan sederhana kepada berpendapatan tinggi. Kerajaan juga membina sektor perkhidmatan seperti sektor pelancongan dan sektor pengangkutan. Dari segi sektor pengangkutan di Malaysia terdiri daripada pengangkutan air, laut dan juga darat. Dari segi sektor pelancongan pula, Malaysia mewujudkan pelbagai hotel dan resort bagi menarik pelancong asing untuk berkunjung ke negara Malaysia. Mari kita melihat pula kritikan terhadap langkah Malaysia untuk mengatasi krisis ekonomi. Kami daripada pihak pembentang telah menukilkan beberapa kritikan terhadap langkah Malaysia dalam mengatasi krisis ekonomi tahun 2008 hingga 2009. Yang pertama, kebanjiran buruh asing. Kerajaan telah memberikan dana yang sangat banyak kepada pembangunan infrastruktur sekaligus mencetuskan peluang pekerjaan kepada rakyat dalam sektor pembinaan. Namun, sektor pembinaan ini majoritinya diisi oleh tenaga buruh asing yang merencatkan lambat asal kerajaan untuk membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Ini berdasarkan kajian yang dibuat oleh Russell bin Ashad tahun 2022. Buruh asing pula cenderung untuk membelanjakan wang mereka untuk keluarga di negara asal sekaligus memperlahankan ekonomi Malaysia. Isu kedua yang kami lihat dalam langkah Malaysia ini ialah isu ketirisan dan kerenah birokrasi dalam penyaluran wang. Malaysia antara negara yang banyak menyalurkan pakej rangsangan ekonomi mencecah 67 bilion ringgit yang melebihi KDNK negara sebanyak 8%. Ini menurut Bank Negara Malaysia tahun 2008. Hanya beberapa negara sahaja seperti Singapura, China dan Taipei membelanjakan KDNK sebanyak itu berbanding negara maju lain seperti Korea Selatan, United Kingdom dan Jepun yang belanjakan kurang daripada 5% KDNK negara. Perbelanjaan besar ini boleh menimbulkan isu ketirisan dan kemungkinan munculnya kerenah-kerenah birokrasi yang menyusahkan penyaluran wang kepada rakyat.
Diskusi perbincangan kedua kita bermula dengan kebangkitan China dan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Kami membawakan 4 jenis agenda. Yang pertama, pengenalan. Kedua, rentetan kebangkitan China dan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Ketiga, keupayaan China dan India bangkit sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Dan akhir sekali, kesan kebangkitan China dan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia kepada global dan Malaysia itu sendiri. Kita akan melihat pertama, iaitu pengenalan. China dan India merupakan negara dengan populasi terbesar dunia, terletak di benua Asia dengan pengaruhnya meliputi seluruh dunia. Selama ini, Amerika Syarikat telah menjadi negara kuasa ekonomi dunia yang telah berada di puncak setelah sekian lamanya. Namun, beberapa abad yang lalu menyaksikan kebangkitan China dan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Mari kita menyaksikan pula rentetan permulaan kebangkitan China sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Pada tahun 1949, telah berlakunya penubuhan Republik Rakyat China atau RRC oleh Mao Zedong, iaitu pemimpin Chinese Communist Party atau CCP. Beliau menjalankan polisi kemarahan raksasa atau Great Leap Forward. Pada tahun 1998 menyaksikan keberjayaan polisi kemarahan raksasa pada awalnya, namun menemui kegagalan apabila berlaku krisis bekalan makanan. Tahun 1999, setahun selepas ini, menyaksikan China menghadapi bencana kebuluran Great Chinese Famine yang memakan nyawa hampir 55 juta rakyat China. Kita menyaksikan pada 1978, beberapa tahun selepas tahun 1999, Mao digulingkan digantikan dengan Deng Xiaoping. Reformasi ekonomi beliau telah menjadi titik tolak buat China menjadi kuasa baharu ekonomi dunia. Ini menurut Goodman 2002. Mari kita menyaksikan pula rentetan permulaan kebangkitan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Pada tahun 1898, British telah menjajah India, mengeras semua hasil, mengeksploitasi hasil bumi India secara tidak terkawal. Tahun 1876, menyaksikan India terkesan daripada El Nino dan ketidakpedulian British pada hasil tanaman, menyebabkan India terperangkap dalam bencana kebuluran India Great Indian Famine dari tahun 1876 hingga 1878 yang memakan hampir 25 juta nyawa manusia. 1947, India bangkit menentang penjajah British dan mengecapi kemerdekaannya. India melantik Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertama. 1991, Jawaharlal Nehru telah melaksanakan pelan ekonomi yang mengutamakan pembangunan awam dan infrastruktur, menjadi titik tolak kebangkitan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia buat pertama kalinya. Seterusnya, beralih kita kepada keupayaan China bangkit sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Kita dapat lihat China melalui beberapa pemerintahan. Yang pertama, pentadbiran Mao Zedong yang berlaku pada tahun 1952 hingga 1975. Pada pentadbiran ini, pelaksanaan ekonomi bercorak Soviet-type ekonomi, iaitu kawalan negara terhadap pelaburan, pergantungan kepada sumber asli. Peladang bekerja secara berkumpulan dan pendapatan perlu dibahagikan secara sama rata. Selain itu, perdagangan domestik dan asing telah dimiliknegarakan dan berada di bawah kawalan negara sepenuhnya. Pemerintahan kedua ialah pemerintahan Deng Xiaoping, iaitu pemerintahan yang menggantikan Mao Zedong. Pemerintahan ini berlaku pada tahun 1978 hingga 1995 yang memfokuskan kepada masalah-masalah ekonomi yang berlarutan sejak zaman Mao Zedong. Para petani mempunyai hak ke atas tanah mereka dan diberi peluang untuk mendominasikan ekonomi di kawasan pedalaman China. Pada pemerintahan ini juga membuka ekonomi China kepada perdagangan dan pelabuhan antarabangsa, iaitu Open Door Policy. Yang ketiga ialah pentadbiran Jiang Zemin. Pentadbiran ini menggubal undang-undang baharu berkaitan dengan ekonomi untuk memastikan China dapat mengatasi masalah dengan lebih efisien. Kadar pertumbuhan ekonomi meningkat sebanyak 9.8% dan purata ini kekal dalam jumlah yang positif. Dan terakhir sekali ialah penemuan Special Economic Zone ataupun SEZ. Zon perdagangan yang dibangunkan dalam kawasan untuk memastikan China dapat bersaing dengan negara lain. Pelaburan asing yang dilaksanakan oleh SZE terlindung daripada rampasan kerajaan. Tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk membentuk negara China ke arah sebuah negara yang kaya. Beralih kita kepada slide yang seterusnya, iaitu keupayaan India bangkit sebagai kuasa baharu ekonomi dunia.
Yang pertama, kita akan lihat dari segi dasar pandang timur. Dasar ini diperkenalkan semasa pemerintahan PB Narasimha Rao. Program informasi yang bertujuan menjalinkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. International Monetary Funds ataupun IMF menawarkan bantuan untuk memulihkan ekonomi India pada waktu itu yang sangat-sangat teruk. Melalui bantuan IMF, India melaksanakan Structural Adjustment Programs untuk membuka ruang kepada syarikat-syarikat multinasional masuk ke pasaran India. Narasimha Rao, Atal Bihari dan Manmohan Singh mengubah pola pembangunan ekonomi India yang berbentuk pasif, tertutup menjadi lebih aktif dan terbuka. India mewujudkan kerjasama dengan organisasi serantau seperti ASEAN. Kerjasama ini berjaya membangunkan pelbagai kemudahan seperti Indo-Myanmar Friendship Road yang menghubungkan utara Myanmar dengan lebuh raya utama India. India juga terlibat dalam suatu kumpulan sub-serantau iaitu Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation yang dianggotai oleh Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka dan juga Thailand. BIMSTEC adalah pintu masuk untuk menjalinkan kerjasama yang lebih erat dengan Myanmar dan juga Thailand. Dasar yang kedua ialah dasar tindak timur India yang diterajui oleh Narendra Modi. Narendra Modi mengutamakan keselamatan maritim, terutamanya di Lautan Hindi dan keselamatan geopolitik di India rantau Asia. Membangunkan kepakaran jauh lebih besar dalam geoekonomi dengan dilengkapi sumber dana yang mencukupi. Dasar ini juga mengutamakan bidang perindustrian dan juga pembuatan, menjalinkan hubungan dengan Jepun untuk melonjakkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Jepun dan India mengadakan latihan Malabar yang bertujuan untuk mengukuhkan sistem pertahanan. Faktor yang seterusnya yang menyebabkan India bangkit sebagai kuasa baharu ekonomi dunia ialah tenaga kerja. Sebanyak 60% bekerja dalam bidang pertanian, 28% dalam bidang perkhidmatan dan 12% dalam bidang perindustrian. Penglibatan warga tempatan dapat menjimatkan kos tenaga buruh kerana India tidak perlu mengupah tenaga buruh daripada negara lain. Dari segi ketenteraan pula, sistem pertahanan yang mantap dapat mengatasi isu peperangan dan kerosakan bangunan akibat peperangan. Selain itu juga, kedaulatan negara India sukar digugat oleh kuasa luar. Faktor yang ketiga ialah sumber alam. India memiliki sumber alam semula jadi seperti arang, biji besi dan petroleum dan mendapat permintaan yang sangat tinggi daripada negara lain. Lebihan sisa pertanian dan kayu digunakan sebagai kayu api untuk memasak dan dijadikan bahan bakar dalam industri kecil. Faktor yang seterusnya ialah penglibatan dalam pelaburan semikonduktor. Kerajaan India membelanjakan sebanyak RM42 bilion untuk pemberian subsidi kepada syarikat yang mahu memperluaskan penawaran pembangunan semikonduktor. India juga membantu sebanyak 100 syarikat pembuatan chip kecil tempatan untuk memajukan pembangunan teknologi di negara tersebut. Seterusnya ialah peningkatan keluaran dalam negara kasar ataupun lebih dikenali sebagai KDNK. Peningkatan sebanyak 9.4% menjadikan ekonomi India sebagai negara yang paling berkembang dengan pesat. India mempunyai KDNK kelima terbesar di dunia dan jumlah sebanyak $2,341,000. Dan yang terakhir ialah peningkatan nilai ekspor dan nilai import. Komoditi-komoditi ekspor yang utama yang dihasilkan oleh India terdiri daripada tekstil, barang kemas, hasil kejuruteraan dan juga perisian. Minyak mentah, jentera, baja dan kimia merupakan sumber bahan import yang utama. India menjadi destinasi pilihan bagi syarikat antarabangsa untuk pelancongan perubatan. Baiklah, kita pergi kepada kesan kebangkitan China dan India terhadap Malaysia ataupun global. Yang pertama, China menggerakkan keluaran negara kasar yang dipanggil KNK yang merupakan kuasa ekonomi dunia terbesar dan juga penggerak ekonomi serantau dan global. Pada peringkat awal,
China memiliki 3% hasil KNK untuk perluasan wilayah. Seterusnya kita pergi kepada bergerak dengan membangunkan keseluruhan elemen kuasa dari segi keupayaan ekonomi, ketenteraan, hubungan diplomatik, antarabangsa dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada meneruskan pemerintahan Parti Komunis China iaitu CCP yang berfungsi untuk mengekalkan pembangunan ekonomi dan kestabilan politik domestik. Kita pergi kepada kesan yang keempat iaitu pembinaan lingkaran ekonomi lebuh raya sutera yang dipanggil SREB seiring dengan moto One Belt One Road yang merupakan kuasa ekonomi dunia terbesar dan menjadi penggerak ekonomi serantau dan global. China mempercepatkan strategi bilateral dan multilateral iaitu dipanggil bilateral itu merupakan dua hala dan multilateral merupakan pelbagai hala untuk kekalkan order dan norma hubungan antarabangsa dengan China. Seterusnya mementingkan keamanan melalui polisi diplomatik yang mempromosikan hubungan dengan negara utama seperti California, Rusia dalam sidang kemuncak CICA untuk mempercayai kepercayaan strategik dan kerjasama yang menyeluruh. Seterusnya kita pergi kepada meluas persahabatan dengan negara jiran. China bekerjasama dengan pemimpin ataupun ketua negara dari 21 negara dalam rangka kerjasama Sino-ASEAN 2+7 untuk mementingkan aspek politik dan keselamatan ekonomi. Seterusnya, China menubuhkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam menangani isu-isu global yang disenaraikan di hadapan. Namun, China belum lagi dianggap setanding dengan negara Amerika Syarikat kerana belum lagi menstabilkan ekonomi mereka. Seterusnya, perkiraan campur tolak kepada kebergantungan. China mengamalkan konsep ini kerana tiada negara yang mampu berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan dan sokongan daripada negara lain. Oleh itu, China mengambil inisiatif untuk pembinaan tembok besar China dalam pemerintahan dinasti Qing. Seterusnya, kesan kebangkitan China dan India terhadap Malaysia. Mempunyai 4 iaitu rakan dagang dan ekonomi Malaysia, penukaran teknologi dan perkembangan infrastruktur. Ketiga, cabaran geopolitik dan keempat, persaingan. Rakan dagang dan ekonomi Malaysia, China dan India telah menjadi rakan dagang terbesar Malaysia buat sekian lamanya dan menunjukkan jumlah perdagangan Malaysia China meningkat 15.6% iaitu sebanyak RM487.13 juta pada tahun 2022. Seterusnya, penukaran teknologi dan perkembangan infrastruktur. China dan India dikenali dengan kemampuan industri pembinaan teknologi yang cekap dan maju. Malaysia memanfaatkan inisiatif jalur dan jalan yang diperkenankan oleh Xi Jinping untuk memajukan infrastruktur di Malaysia termasuklah pembinaan ECRL. Seterusnya, kebangkitan China dan India sebagai kuasa dunia secara tidak langsung menyebabkan kedudukan Malaysia tersepit dengan blok barat dan timur. Akhir sekali, persaingan. Harga barangan import dari China dan India yang lebih murah menyebabkan berlakunya beberapa isu persaingan antara barangan import dan barangan tempatan yang memberi sedikit sebanyak cabaran kepada syarikat tempatan untuk bertahan. Baiklah, kesan kebangkitan India terhadap Malaysia dan global. India menjalankan dasar luar yang pragmatik di mana India mengamalkan kesatuan Soviet di mana India mengeksport barang-barang makanan dan ubat-ubatan, barang jentera, minyak mentah, peralatan pertahanan. Baiklah, kita pergi kepada kebergantungan global kepada Amerika Syarikat. Di sini kami akan membentangkan pengenalan kebergantungan global kepada Amerika Syarikat dari segi global dan Malaysia serta langkah-langkah mengurangkan kebergantungan global kepada Amerika Syarikat dari segi global dan Malaysia. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Berikutan dengan krisis yang berlaku, banyak negara yang terkesan kerana bergantung sepenuhnya dengan Amerika Syarikat. Banyak negara terkesan dan hampir jatuh muflis. Namun, Malaysia mengambil langkah persendirian dengan mula bangun tanpa bantuan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat merupakan kuasa besar dunia. Oleh itu, Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi berdepan dengan ribuan hutang yang perlu ditanggung. Barang dagangan ekspor dan import tidak melepasi garisan dunia dan semua negara mengalami krisis yang sama. Seterusnya, mari kita melihat pula kebergantungan global kepada Amerika Syarikat.
Setiap negara di dunia mempunyai kepentingan sendiri untuk bergantung dengan Amerika Syarikat. Bagi memanfaatkan pengaruh Amerika Syarikat serta kuasa ekonomi yang tiada tandingannya, beberapa negara di dunia termasuklah Malaysia tidak terkecuali mempunyai kebergantungan kepada Amerika Syarikat dalam pelbagai bidang, terutamanya dari segi ekonomi dan keselamatan. Mari kita melihat contoh pertama. Poland sebagai rakan sekutu Amerika Syarikat di dalam pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO bergantung kepada jaminan keselamatan AS daripada ancaman Rusia. Kedua, Permulaan Perbadanan Promosi Perdagangan Korea (KOTRA). Amerika Syarikat merupakan rakan pelaburan langsung asing terbesar Korea Selatan, menyumbang kepada industri teknologi dan menambah peluang pekerjaan di sana. Yang ketiga, tekanan yang meruncing daripada China serta kurang hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia menyebabkan Taiwan sangat bergantung kepada tentera, senjata dan pengiktirafan Amerika Syarikat bagi memastikan negara itu terus relevan dalam persada antarabangsa. Kita melihat pula kebergantungan Malaysia dan negara serantau kepada Amerika Syarikat. Mari kita melihat contoh pertama. Menurut penguasa kewangan Singapura (MAS), mata wang Singapura sangat bergantung kepada dolar Amerika Syarikat bagi memanfaatkan kestabilannya dan memudahkan pengurusan kewangan antarabangsa. Yang kedua, Filipina membeli senjata daripada Amerika Syarikat manakala Amerika Syarikat mengekalkan operasi ketenteraan yang terhad di perairan Filipina, terutamanya untuk mengawal perluasan kuasa China di Laut China Selatan. Mari kita melihat pula kebergantungan Malaysia. Malaysia terdapat 3 perkara yang hendak kita jadikan agenda pada perbincangan kebergantungan Malaysia. Yang pertama, tambatan ringgit. Menurut Syahir Sulaiman 2008, Malaysia pernah menambah ringgit kepada Amerika Syarikat dolar Amerika Syarikat semasa krisis kewangan Asia 1997 bagi mengelakkan ringgit terus jatuh menjinam. Kedua, nilai pelaburan langsung asing (Foreign Direct Investment) atau FDI. Laman web Statista merekodkan Amerika Syarikat merupakan pelabur luar terbesar Malaysia selain Jepun dan Singapura. Dan yang terakhir, ketiga, pembelian senjata. Pada tahun 2022, sebanyak 55% atau 1.8 juta telah dibelanjakan oleh kerajaan Malaysia untuk membeli senjata daripada Amerika Syarikat, iaitu jumlah yang terbesar daripada negara-negara di mana Malaysia membeli senjata. Baiklah, kita pergi kepada langkah Malaysia mengurangkan kebergantungan kepada Amerika Syarikat. Yang pertama, kurang bergantung kepada dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang reserve dengan menggunakan mata wang ringgit Malaysia. 11% ekspor dan 8% import dengan Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan sebahagian besar perdagangan Malaysia bukan dengan negara terbabit. Yang kedua, memudahkan pembangunan dan kesediaan pasaran bagi menerima penggunaan pelbagai mata wang di mana akan dipersembahkan dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Penggunaan mata wang selain dari dolar Amerika Syarikat adalah tertakluk kepada permintaan oleh perniagaan di mana terdapat beberapa sebab yang boleh menjelaskan penggunaannya sebagai mata wang pembiayaan dan perdagangan global. Seterusnya, pakej rangsangan fiskal berjumlah 67 bilion bagi menggerakkan aktiviti ekonomi yang melaksanakan projek-projek infrastruktur. Kesan langsung daripada intensif menjadi pengganda kepada aktiviti ekonomi agregat. Kadar dan speed of disbursement yang melibatkan pegawai-pegawai melaksanakan projek dan integrasi dalam pelaksanaan projek juga memberi kesan kepada nilai projek. GDP dan ETP yang menetapkan sasaran rakyat Malaysia perlu mencapai $15,000. KDNK perlu meningkat 600 setahun dan sektor swasta menyumbang 90% daripada jumlah pelaburan. Dan akhir sekali, sektor awam membantu dari segi penyampaian perkhidmatan bagi membantu mempercepatkan pelaksanaan swasta seperti mana pembinaan monorail dan kereta api tanah. Dan slide yang terakhir, saya akan menerangkan tentang langkah mengurangkan kebergantungan global kepada Amerika Syarikat. Langkah yang pertama ialah pengurangan mata wang Amerika Syarikat. Dengan langkah ini, mereka boleh menjalankan aktiviti perdagangan dengan menggunakan mata wang tempatan. Selain itu, mereka juga dapat memperkenalkan mata wang tempatan ke persada dunia. Yang kedua ialah perkembangan dunia teknologi. Memajukan industri teknologi supaya negara dapat bersaing dengan negara-negara lain. Seperti kita tahu, Amerika Syarikat mempunyai teknologi yang sangat canggih. Oleh itu, negara-negara lain perlulah mencipta pelbagai mesin inovasi yang boleh mendatangkan keuntungan. Dan yang terakhir ialah peningkatan kerjasama antarabangsa. Melalui langkah ini,
mereka boleh menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar supaya dapat membantu membangunkan hubungan perdagangan dengan lebih luas. Perjanjian dalam urusan perdagangan dapat membuka peluang ekonomi baharu. Demikian sudah pembincangan pada hari ini. Sekian, terima kasih.